Macam sia-sia je kadang-kadang sebab tak ramai pun yang tengok nah. Lagi-lagi yang miss kelas. Okay, jadi hari ni kita punya last bahagian untuk tajuk haba ni kita nak belajar pasal hukum gas lagi. Tapi hari ni sebab hari tu hukum gas cikgu lebih kepada eksperimen kan. Jadi hari ni kita nak tengok dia tiap-tiap satu tu kamu akan dapat satu formula. Jadi kita ada soalan kiraan untuk tajuk hukum gas ni nah. Okay, jadi sebelum kita masuk bahagian kira-kira tu cikgu nak bincang kamu pasal perbincangan yang dalam laporan kamu ada soalan perbincangan kan kalau dalam buku teks kamu kan. Jadi kita akan try jawab lah soalan-soalan dalam perbincangan ni. Yang ni penting sebab cikgu tak sure bentuk format kertas 3 kamu yang kamu kena buat exam secara amali tu. Dalam soalan dia mungkin dia ada soalan bertulis yang kamu kena jawab. Di samping kamu kena buat eksperimen tu kan. Mungkin kamu kena siapkan report kamu, ambil data, buat graf, buat eksperimen tu waktu tu juga. Jadi masa suntuk kamu kena biasa buat kerja rushing. Lepas tu mungkin dia akan suruh kamu jawab soalan berkaitan dengan kamu punya pemerhatian ke ataupun kamu punya ni perbincangan benda-benda yang pengetahuan am. Macam kenapa kita pakai alat ni, apa andaian yang kita buat. Jadi kita kena tahu jawapan dia. Jadi cikgu nak bincang dengan kamu lah. Jadi kita ada 3 hukum gas kan. Hukum Boyle lagi 2 apa? Hukum Boyle dengan cepat jawab. Hukum Boyle. Hukum tekanan dengan bukan Shirley, hukum Charles. Hukum Charles. Nama dia. Mikdad tak masuk. Okey. Nama dia nama apa? Nama dia nama orang macam Boyle kan. Jadi ejaan dia kena betul. Jadi kalau dia tanya kamu, yang ni hukum apa? Hukum Boyle tu kamu mesti je Boyle tu betul. Kalau tidak tak boleh dapat markah lah. Jadi kalau nama orang kita kena ambil berat lah nama dia. Sebab kata nama kamu Faizal Tahir, tak ada siapa suka kalau Faizal Tahir tu kita tak eja Tahir tu dengan R dia. Betul? Nanti kamu ubah maksud nama dia. Alright? Okay. Jadi hukum gas, kita nak bincang hukum Boyle. Hukum Boyle berkaitan dengan apa? Kuantiti fizik apa dengan apa? Cepat. Tekanan. Tekanan dan isi padu. Isi padu. Tekanan dan isi padu. PV. Apa yang kita malar kan? Jadi kita tengok P dan V. Yang kita malar ke apa? Suhu. Malar yang kita tak ubah. Suhu gas tu dan satu lagi. Jisim gas. Jisim gas. Jisim gas tu banyak mana gas, kuantiti gas yang kita guna tu. Kita malar kan. Jadi jisim gas pun malar. Alright, jadi hukum Boyle ni ada 2 persoalan daripada buku teks kamu dia tanya kamu. Siapa tahu apa jawapannya? Mengapakah picagari dengan isi padu yang lebih besar digunakan? Lepas tu mengapakah ombak itu ditolak dengan perlahan ke dalam picagari? Yang ni 2 ni faktor yang sama sebab tu kita buat. Jadi masa apa sebabnya kita kena tolak ombak tu dengan perlahan dan kita kena pakai isi padu gas yang besar? Sebab apa? Siapa ada idea? Cuba kamu lontarkan sikit idea kamu. Kita kena jadi orang yang berani. Salah-salah lah kan. Cikgu bukan boleh tekam kamu. Cikgu duduk di sebalik skrin. Bagi tahu cikgu. Sebab apa? Dapat ketepatan. Betul lah ada kaitan dengan ketepatan. Tapi kenapa result kita lagi tepat kalau kita tolak dengan perlahan? Ada kaitan dengan benda yang kita bincang yang ni. Yang kita malarkan ni dengan yang kita ubah ni. Kenapa kamu rasa? Kenapa kita tolak dengan perlahan? Apa jadi kalau kita tolak laju? Untuk memastikan bacaan lebih tepat. Ya, memang semua tu betul. Tapi kenapa dia tepat? Arif pergi hospital. Sebab apa? Arif sakit ke? Ke orang lain sakit? Tak tahu. Okey. Tak apa? Lagi? Bagi tahu. Apa? Cakap kuat sikit. Cikgu tak dengar sangatlah suara korang. Sebab apa? Kenapa kita tolak perlahan? Apa jadi kalau kita tolak laju? Kamu pernah lari laju atas kapet, apa jadi? Cikgu pakai kapet tu senang nak bayang. Sebab samalah benda tu ada geseran. Jadi apa yang berlaku pada kaki kamu? Siapa tahu? Panas. Jadi panas. Jadi kita nak ke suhu dia meningkat? Suhu bertambah. Kita nak suhu meningkat ke tidak?
Tak. Jadi kalau kita nak malarkan gas tu, kita kena pastikan yang kita mampatkan dia perlahan-lahan. Sebab kalau kita mampatkan suatu laju-laju, dia akan jadi panas. Faham? Dia akan jadi panas. Sama juga yang ni, kita pakai isi padu yang besar supaya kalau ada geseran kat dinding picagari tu, geseran tu akan hasilkan haba kan. Haba tu kecil berbanding dengan isi padu dia. Jadi semua faktor-faktor ni adalah supaya kita punya suhu gas malar. Kita nak suhu gas tu kekal malar. Kalau kita buat benda laju-laju, friction tu akan menyebabkan suhu dia meningkat. Dan pemampatan tu kalau kita buat laju, suhu dia akan meningkat. Jadi suhu gas memastikan suhu gas malar. Jadi yang ni sebab dia. Jadi bila kita jadi saintis, bila kita kata malar, kita kena buat semua yang kita boleh supaya dia malar lah. Bukan saja kita tak dedah dia tiba-tiba tukar tempat duduk kat tempat lain, kat meja lain. Yang tu pun satu juga. Kamu ubah kedudukan kamu, start duduk sebelah matahari sekejap tak kan. Jadi bila kamu buat macam tu, kamu tak berhati-hatilah, result kamu pun jadi tak berapa cantik kan. Jadi bila kita bincang perbincangan ni, kalau berkaitan dengan hukum gas ni, kita tengok apa yang kita nak malarkan. Pastikan suhu gas malar. Malar tu maksudnya tak berubah. Malar tu tak berubah. Tidak berubah. Jadi kalau kata yang ni isi padu besar, sebab kalau kecil, dinding dia geser banyak, geseran dia banding isi padu dia, ratio dia besar lagi kan. Jadi nanti suhu tu akan menyebabkan gas kamu, tenaga kinetik dia meningkat lah. Jadi kalau ada perubahan suhu, kita tak akan dapat relationship yang cantik untuk P dengan V ni. Okay, jadi kalau kata kamu dah plot graf, kamu akan dapat dua bentuk graf ni kan. Siapa dah plot dia tahulah. Kalau untuk graf yang belah kiri ni, kamu kena guna tangan kamu sambung dia supaya dia licin. Cikgu tak nak kamu sambung dengan pembaris titik ke titik. Yang tu cara salah untuk buat graf lengkung lah. Licin. Atau macam hari tu kamu minta tolong adik kamu pegang baris, kamu stroke kan dengan kamu stroke kan sebab kita nak smooth line. Jadi apa nama hubungannya ni? Yang gambar yang belah kiri ni apa nama hubungan dia? Apa nama hubungan P dengan V ni? Beritahu cikgu. Cepat ah. Tidak tahu. Apa jawapan dia? Apa hubungan P dengan V kat gambar first ni? Berkadar apa? Kamu tak tahu bila kita cakap hubungan kita nak sebut apa? Berkadar. Kalau ada graf kita sebut berkadar. Berkadar apa? Berkadar? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Jadi siapa berkadar songsang, siapa? P dengan V ni lah. Kamu boleh sebut V dulu ke P dulu tak kisah. Tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu. Maksudnya apa? Maksudnya apa Midat? Beritahu cikgu. Apa maksud dia berkadar songsang? Dia melawan apa? Melawan macam mana? Cikgu pun nak tulis berlawan juga. Berkadar. Dia Apa jadi bila P bertambah? Itu cara dia cikgu nak explanation yang tu. Apa jadi bila P bertambah? Apa jadi kat V? V dia menjadi sikit. Berkurang. Kamu ni bahasa Malaysia. Okay. V berkurang. Okay, jadi bila P bertambah, V berkurang dan sebaliknya lah. Jadi kalau kita buat eksperimen hari tu, kita tekan omboh tu kan. Jadi bila kita tekan omboh tu, isi padu dia akan berkurang. Jadi kita akan tengok kita punya tekanan tu meningkat. Sebab ruangan untuk gas tu berada dah makin sempit, dia punya kadar hentaman dengan dinding, permukaan dinding tu lagi banyak. Jadi P berkadar songsang dengan V. V ni isi padu, P ni pressure. Jadi kalau kata graf berkadar songsang, kita nak tukar dia jadi hubungan yang satu lagi ni. Yang ni hubungan apa? Siapa dekat sini? Haris. Yang graf kedua ni hubungan apa? Mana Haris? Berkadar langsung. Berkadar langsung. P dan V berkadar langsung. Jadi yang ni berkadar langsung. Jadi senang je kita nak tukar. Kalau graf tu memang berkadar songsang, kalau kita nak berkadar langsung, kita satu perkan salah seorang ni. Dia jadi je kalau kamu buat satu per P ke satu per V, kamu akan dapat relationship yang berkadar langsung. Jadi saintis dia suka versi yang mana? Yang melengkung ke yang lurus ni kamu rasa? Ni berkadar langsung. Yang lurus sebab apa? Kenapa suka yang lurus, tak suka yang lengkung? Dia meningkat. Kita senang nak baca kan, semua orang faham.
Semua nampak graf ni dia tahu apa yang berlaku kat P dengan 1/V ni kan. Dia meningkat dan satu lagi dia senang nak buat bentuk persamaan garis lurus je. Betul tak? Jadi P dengan V adalah berkadar songsang ataupun P adalah berkadar langsung dengan 1/V. Jadi cara nak tulis dia secara matematik macam ni ya, kita pakai simbol berkadar langsung kamu ni. Tapi kamu kena tulis dengan 1/V lah sebab simbol ni simbol berkadar langsung. Dia hanya berkadar langsung bila V tu kita songsang. Jadi kalau dia tanya kamu apa itu ataupun nyatakan hukum Boyle ni ayat yang kamu kena guna. Jadi dia berdasarkan graf yang kamu dah plot tu nah. Jadi hukum Boyle senang nak ingat lah maknanya. Kalau dia tanya hukum Boyle tak ada masalah. Dia hubungan antara P dengan V kan. Jadi tekanan adalah berkadar songsang dengan si padu bagi. Jadi kamu kena cakap juga apa yang kita malarkan. Suhu dan sistem gas tu kena malar. Jadi ingat lah alfa ni simbol berkadar langsung. Jadi kamu tak boleh tulis P dengan V gini. Salah lah maksud dia. Jadi kita kena pakai 1/V. Okay, mari kita tulis equation garis lurus untuk kita punya graf P lawan 1/V ni. Apa equation garis lurus? Kamu dah belajar kan? Cikgu dah ajar dah. Apa persamaan garis lurus? Untuk graf garis lurus apa persamaan dia? Siapa tahu? Matematik kamu karat dah lama tinggal. Y sama dengan apa? Graf garis lurus, apa equation dia? Y sama dengan apa? Siapa tahu? Cepat. Kita cikgu jawapan dia. Y sama dengan apa? Y sama dengan? M. Tak habis lagi M. Lepas tu? Kamu tak tahu ni persamaan garis lurus. Asalnya kamu belajar dalam form 3 pun ada. MX. Lagi ujung tu? Y. Tak. Bukan. MX tambah C. C tu apa? C ni apa? Keturunan. Bukan. M ni keturunan. Okay, ni M ni keturunan. Jadi ni formula penting matematik tambahan nanti banyak guna. Yang ni keturunan, yang ni pintasan Y. Okay, kamu tengok graf ni berapa nilai pintasan Y dia? Kat mana graf kamu pintas kat paksi Y? Ada ke tak ada? Ada tak? Tengok graf ni. Ada tak? Pintas kat paksi Y. Ada tak line kamu potong paksi Y? Tak ada. Tak ada. Jadi ada. berapa nilai C kamu betul lah? Tak ada. C berapa? Kalau tak ada? Kosong. Kosong. Jadi kat sini ujung ni kita buang. Jadi Y adalah sama dengan MX. Y ni maknanya paksi Y. Paksi Y kamu apa? Paksi Y apa? Ni graf ni. Cepat. Paksi Y ni apa? P. 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 Okay, M ni keturunan. X kamu apa paksi X kamu? Paksi X apa? 1/V. 1/V. Okay, kalau garis lurus, keturunan dia berubah ke satu nilai saja? Keturunan dia berubah ke satu nilai? Kan kamu pernah plot graf ni larian kawan kamu kan? Keturunan dia berubah ke satu nilai saja ni? Sama. Jadi keturunan dia membentuk satu pemalar. Kalau garis lurus sebab sama nah. Kalau ambil 2 poin ni, kamu akan dapat nilai yang sama. Jadi dia satu pemalar. Malar maknanya dia nilai yang tetap. Alright? Jadi kalau kita pindahkan 1/V letak belah sini, apa jadi dengan equation tu? Dia jadi apa? Apa jadi bila 1/V letak sini? Apa jadi kat belah sini? Belah sini ada apa? Belah kiri ni jadi apa? Cepat. Pindahkan 1/V belah sana. Belah sini jadi apa? Cepat, matematik mudah. Jadi P. Jadi P. PV ke P per V? PV ke P per V? P per V. Tak, dia P per 1/V kan. Jadi kalau P per 1/V jadi apa? PV. PV. Jadi kat belah sini jadi PV. Yang ni sama dengan satu nilai pemalar. Jadi kalau kata situasi hukum gas ni, kita selalunya akan tengok dua situasi. Contohnya sebelum dan selepas. Boleh? Kata gelombang kamu dalam air. Okay. Jadi yang ni apa? Ikan dalam aquarium kamu. Blok-blok-blok dia keluar buih. Jadi yang ni sebelum. Lepas tu bila dia dah naik atas, buih tu berubah tak dia punya saiz dia? Berubah tak? Tak. Iya ke?
Oh, berubah. 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 Dia jadi besar. Kamu pernah kentut air, benda yang sama berlaku. Nah, Mikdad, okey. Jadi dia jadi besar. Dia jadi besar. Jadi yang ni situasi awal kita panggil situasi 1. Yang ni situasi 2. Jadi kita boleh ubah yang ni tulis dalam bentuk situasi 1, situasi 2 tu. Jadi untuk hukum Boyle ni formula kamu akan jadi gini nah. P1 V1 sama dengan P2 V2. Petak kan? Jadi yang ni formula untuk hukum Boyle. Okay. Jadi maknanya dia akan tanya kamu. Dah tulis dah tak hukum Boyle, tapi cikgu tulis balik. Benda ni kena hafal sebab tak diberi dalam exam. Okay. Tapi formula dia senang-senang saja. Cikgu tak rasa kamu akan ada masalah. Sebelum ni pelajar-pelajar cikgu tak pernah ada masalah pun nak ingat lah. Jadi dia tak beri dalam exam. Kamu kena ingat je lah hukum Boyle ni melibatkan siapa, macam mana kita dapat dia punya equation. Alright. Jadi kita tengok soalan. Cikgu akan buat soalan dengan kamu. Yang ni soalan senang, soalan level 1. Okay. Usamah bacakan cikgu soalan ni. Baca cikgu soalan dia. Ada Usamah? Baca soalan. Nampak tak skrin? Mana orangnya? Nak minta online baca ke? Takut ke nak baca? Ke mic tak ada? Line dia slow. Okay, siapa boleh ganti dia? Tadi cikgu nampak Luqman masuk. Luqman? Ya. Okay. Baca soalan ni Luqman. Kamu baru masuk seminit cikgu dah suruh buat kerja dah. Baca soalan ni. Baca je. Jangan risau. Udara di dalam sebuah pijargari tertutup mempunyai isi padu 60 Line kamu slow. 3 dan tekanan 108 tolak untuk memampatkan udara itu sehingga isi padu 48 cm3. Tentukan tekanan udara termampat itu. Okey, jadi dia bagi kamu situasi awal dan situasi kedua kan. Jadi dia kata udara dalam sebuah pijargari tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu. Jadi yang ni kamu punya apa? V ke P? Ni V ke P? Ni V ke P? P. P. Apa? V ke P? Sebut jelas sikit. P. Apa pula P? Isi padu. Ya ke? Isi padu dalam tengok unit dia. Ya. V. Ni V1 kamu. Boleh? Jadi V1 kita V1 kita adalah 60 cm padu. Alright? Okay, jadi seorang lagi ni adalah kamu punya pressure lah, P1 kamu. Jadi situasi awal kamu. Okay. Siapa yang Usama tak dengar, orang lain dengar. Usama kena tengok balik. Usama kena tengok balik video. Line dia slow. Aduh. Alright. Jadi V1 cikgu dah salah reply. Cikgu reply kat Jari lah. Jari forward kat dia lah. Jadi V1 kita 60. Lepas tu tekanan kita P1. P1 sama dengan 108 kilopascal. Sama pakai wifi kan? Sama kena duduk dekat sikit dengan wifi. Duduk dekat sikit. Banyak gangguan katnya. Ke kamu pakai desktop tak boleh bergerak? Pakai desktop lah. Okay. Biar dia unit macam ni tak apa, tak payah ubah. Kita biar kilopascal. Kita biar V1 ni sebagai sentimeter padu. Okay, maklumat kedua dia bagi kamu apa? Pasal situasi kedua kamu. Dia bagi apa, dia nak cari apa? Aduh. Ni apa? Dia memampatkan Yelah. Kita yang ni dia bagi apa? Sehingga 48 Q. Ni V2 kamu. Sebut kat cikgu terus. Ni V2. V2 kita 48. Nampak unit dia sama dah? Tak apa. Jadi biar ada orang ni. Lepas tu dia nak suruh cari apa? Tekanan. Maknanya dia suruh cari P2. Ni soalan ni cikgu rasa tak ada masalah lah. Sangat senang, sangat mudah. Syaratnya kamu exam ingat formula. P1 V1 sama dengan P2 V2. Masuk saja. Okay, tak payah tukar dia punya unit sebab nanti kita bila kita kali dia akan hilang kan.
kita akan terpotong dia punya unit ni kan. Jadi kita akan dapat unit P2 ni dalam kilopascal. Nah, jadi P1 isi 108. Lepas tu V1 kamu 60. P2 kamu yang kamu nak cari tulis sebagai P2, V2 kamu 48. Alright, berapa dapat jawapan P2 dalam kilopascal? Apa jawapan dia? Picit kalkulator kamu. 108 darab 60 bagi 48 dapat berapa? 135 kilopascal. Jangan lupa tulis unit lah. Okay, betul. Jadi ni soalan mudah, tak ada siapa akan rasa soalan ni susah kan? Betul? Jadi ingatlah bila kita ada soalan kamu kena cam V dengan P tu lah. Okay, dia tak tersembunyi, dia jelas, dia tulis isi padu. Lepas tu satu lagi tengok unit dia, yang tu clue untuk kamu tahu. Pascal ni unit tu tekanan, sentimeter padu ni unit tu isi padu. Alright, jadi ini soalan yang gelembung udara macam situasi yang cikgu lukis kat kamu tu. Jadi yang ni Argen baca soalan dia. Baca soalan dia. Mujahid masuk dah. Bagus. Mana Argen mana? Baca soalan. Dia duduk main. Dia pun line slow juga. Mujahid. Mujahid baca kan kat cikgu soalan. Mana Mujahid? Ada lagi 9 minit video ni nah. Mana Mujahid? Mujahid. Pun tak ada mic juga. Argen terkeluar tadi ya? Mana dia? Ada? Ada? Mikdad lah baca. Ada. Mikdad lah baca. Mikdad baca soalan ni. Isi padu gelembung udara pada dasar laut sedalam 50 meter ialah 250 cm padu. Jika tekanan atmosfera ialah 10 meter air, cari isi padu gelembung udara apabila ia tiba ke permukaan laut. Jadi situasi ni macam cikgu tunjuk kamu tadi yang isi padu tu kamu punya gelembung udara tu daripada dasar laut sedalam 50 meter, lepas tu dia bergerak ke arah permukaan laut. Jadi dia makin lama saiz makin besar kan. Jadi cikgu nak ceritakan pasal tekanan atmosfera ni sekejap sebab kita tak ada tajuk tekanan dalam kita punya silibus tingkatan 4. Kamu akan belajar tingkatan 5. Dia terbalik songsang sikit dia punya bab dia. Cikgu pun tak tahu kenapa. Ini kamu sekarang ni di dunia ini boleh di sekeliling kamu ada atmosfera kan. Atmosfera tu mengenakan tekanan. Tekanan dalam semua arah, sebab tu kamu tak rasa terbongkok ke apa. Tekanan dalam semua arah ni kita panggil sebagai tekanan atmosfera lah. Okay, sebab gas kita hempap kita. Jadi sebenarnya tekanan atmosfera ni nampak tak macam kamu berada dalam 10 meter air. Ataupun gambaran lain macam kamu dihempap oleh kereta proton 8 biji. Sebenarnya besar, tapi sebab kamu bukan alien, kamu memang dilahirkan di atas bumi ini. Jadi dalam badan kamu ni ada tekanan darah yang boleh mengimbangkan tekanan atmosfera, faham? Jadi kalau kata kamu duduk kat tempat tekanan rendah, sebab tu kamu boleh orang kata terkeluarlah darah kamu daripada badan kamu. Faham? Alright. Jadi yang ni tekanan atmosfera kamu. Jadi dia tulis dalam 10 meter air sebab dia nak bagi kamu mudah jawab soalan ni. Jadi kita lukiskan situasi dia. Jadi kita ada gelembung udara. Udara tu bubble lah. Bubble duduk kat permukaan dasar laut sedalam 50 meter. Okay, ini situasi awal kan. Lepas tu bubble tu tak tahulah siapa kentut kan. Jadi naik atas sampai kat permukaan ni dia dah jadi besar kan, isi padu dia akan bertambah. Sebab apa isi padu bertambah bila dia naik atas? Apa jadi dengan tekanan dia bila naik atas? Bertambah. Berkurang. Kurang. Lagi dalam kamu dalam air, lagi tinggi tekanan dia. Sebab tu kalau kamu ni, kalau kamu tengok saintis yang nak masuk laut dalam tu, dia kena duduk dalam submarine yang kuat. Faham? Sebab tekanan tu boleh menyebabkan kamu jadi penyek. Okay, jadi kalau kata kita bergerak ke atas, tekanan berkurang. Tapi kat atas ni kamu ingat ada tekanan atmosfera yang sentiasa bertindak sekeliling. Jadi dia bertindak atas permukaan air ni. Yang ni dia punya nilai dia 10 meter. Okay, dalam situasi yang first ni, apa nilai tekanan dia? Keseluruhan dia dalam meter air. Berapa nilai P1 dia?
Apa tekanan dikenakan oleh gelembung buih pada dasar 50 meter tu? Berapa nilai dia? 10 bagi 50. 10 campur dengan 50. Kena tambah 10 ni sebab apa? Sebab apa kena tambah 10? Sebab dalam ni Boleh kita tambah tekanan. ditekan oleh dua benda, air dan atmosfera. Jadi tekanan total kita adalah 60 meter air. Faham? 60. Faham ah? 60 meter air. Jadi kalau kamu punya isi padu masa tu berapa? Masa kena tekan dengan 60 meter air tu berapa V1 dia? V1 berapa? 250. 250 cm padu. Okey, bila naik atas, dia dah bagi kamu maklumat apa? Dia suruh cari isi padu kan? Maknanya dia suruh cari V. Berapa P kamu? Berapa tekanan kamu masa gelembung ni ada di permukaan ni? Berapa P2 kamu? P2 berapa masa waktu yang second ni? Kita cikgu cepat. Berapa nilai P2 kamu? Sekarang ni gelombang tu dah ada di permukaan. Ada tak air yang menekan dia? Tak ada kan? Tinggal Tak ada. tekanan atmosfera saja. Jadi ada 10 meter air yang tekan dia. Alright. Jadi yang ni soalan dia tersirat sikit maklumat dia. Kamu kena bayang dia macam ni. Sebab tu soalan tu kita panggil dia soalan kebat. Jadi kadang-kadang pelajar salah sebab dia lupa nak kira tekanan atmosfera kat atas ni. Faham? Okay, jadi kita masuk dalam formula. P1 V1 sama dengan P2 V2. Alright, jadi kita ganti. Lepas tu kamu kita cikgu jawapan dia. Apa jawapan V2? Yang ni 60, yang ni 250. Yang ni 10, yang ni V2. Alright, berapa nilai V2 tu? RM1,500. 1,500. Apa unit dia? Isi padu. CM CM padu. CM padu, betul. 1,500 CM padu. Aduh. Tak payah tukar unit lah kecuali kalau dia kata dia nak unit SI baru kamu tukar. Alright. Faham ah? Okay, kita nak tengok soalan yang paling susah untuk tajuk hukum Boyle ni. Situasi dia begini. Alright. Jadi yang ni cikgu baca lah. Okay. Dirajah menunjukkan satu turus udara terperangkap. Nampak tak? Kita ada tiub kapilari, dalam dia ada gas yang terperangkap sebab ada merkuri yang tekan dia. Okay. Oleh benang merkuri. Tiub rerambut, tiub rerambut tu tiub kapilari diletakkan dalam 3 keadaan yang berbeza. K, L dengan M. Jadi sekarang ni kamu ada tekanan gas dalam ni. Nampak tak? Gas, kamu punya kapilari ni dia punya satu bukaan dia terbuka, satu lagi tertutup. Jadi kat bahagian ni adalah kamu punya gas terperangkap. Okay. Jadi bila kita kata gas tu terperangkap, dia akan kenakan tekanan lah, maknanya tekanan gas kat sini. Jadi kat atas ni, ada juga benda yang menekan, apa dia? Kat sini. Atmosfera. Kamu punya P atmosfera kamu. Jadi sekarang ni P atmosfera ni kita tak pakai 10 meter air, kita nak bagi dia senang nak kira dengan merkuri ni, kita pakai unit merkuri. Boleh? Jadi tekanan atmosfera dalam unit merkuri adalah 75 cm merkuri. Ini merkuri nah. Dekat sini 75 cm merkuri. Okey, kamu tengok situasi ni yang K, L dengan M ni, mana kamu rasa tekanan gas yang paling tinggi? Mana tekanan gas paling tinggi? Mana yang paling rendah? Siapa paling tinggi? Siapa paling rendah? Paling tinggi M. Okey, betul. Paling tinggi tekanan dia M, yang paling rendah? K. K. Betul. Okay. K nah. Jadi kamu dah tahu lah, kamu dah logik. Sekarang kita nak kira. Dia soalan ni dia suruh kamu kira panjang X dengan Y. Jadi kalau tiub kapilari macam eksperimen Charles tu, dia halus kan? Jadi kita boleh kata volume dia adalah berkadar langsung dengan dia punya panjang, okay, length, okay. Volume dia berkadar langsung dengan length sebab dia punya lebar tiub ni, lebar dia malar. Okay. Jadi sebab lebar dia malar, V dengan L ni berkadar langsung. Jadi kalau kata dia suruh cari panjang tu, kita boleh gantikan dia kat V ni terus. Sebab kita anggap dia sama setara. Boleh nak? Jadi bila dia kata cari panjang, sebenarnya bila kita masuk equation tu kita akan guna V dalam equation tu. Sebab V dengan L tu, bila case tiub kapilari ni, kita boleh kata dia boleh diwakilkan oleh dia punya panjang. Alright. Jadi macam mana kamu rasa kita nak hitungkan panjang X ni? Maklumat apa yang kita dah ada lengkap antara tiga-tiga ni? Yang ni situasi awal.
Okay. Ini situasi kedua kamu. Yang ni situasi ketiga kamu. Jadi kita ada 3 situasi untuk kes yang ni. Jadi dia nak panjang kan, maknanya kita kena ada maklumat tekanan gas dulu. Macam mana nak cari tekanan gas yang M ni? P gas sama dengan apa untuk yang M ni? Dia sama dengan apa? Dalam sentimeter Hg ini keluar kamu. P gas sama dengan apa? Yang ni merkuri tau. Jadi merkuri dia berat kan. Jadi dia pun tolak macam ni juga arah dia. Alright, jadi P gas berapa? Ni tekanan paling tinggi kan. Sebab ni lah, sebab ada 2 orang punca menolak dia, dia seimbang. Merkuri ni takkan turun dah sebab tekanan gas ni bagi dia duduk diam. Jadi 2 orang ni adalah sama dengan gas terperangkap ni punya tekanan. Ni berapa tekanan gas kamu untuk kes M ni? Tolak. Tolak ke tambah? Tambah. Tambah siapa dengan tambah, siapa? Tambah. Tambah siapa dengan siapa? 12.